Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Ustaz akan mulakan pengajian idgham, akan mulakan muzakarah dengan tuan-tuan kawan-kawan Ustaz mengenai idgham. Sebelum ni kita dah pergi pada ikhfa. Okey, kita dah masuk pada hukum ikhfa dan syafawi dan juga ikhfa hakiki. Ikhfa syafawi dan juga ikhfa hakiki. Hari ini perbahasan kita ialah mengenai idgham. Okey, idgham. Jadi apakah idgham? Idgham dari segi bahasa ialah memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu. Kalau idgham dari segi istilah ilmu tajwid, idgham ni bermakna memasukkan huruf yang mati ke dalam huruf yang berbaris. Okey. Idgham ialah memasukkan huruf yang mati ke dalam huruf yang berbaris. Baik. Jadi seperti mana yang tuan-tuan maklum, okey, idgham dia terbahagi kepada dua bahagian. Okey, pertama sekali ialah idgham ma'al gunnah. Idgham ma'al gunnah. Apakah maksud ma'al gunnah? Idgham disertai ma'al gunnah dengan dengung. Okey, idgham yang disertai dengan dengung sebanyak 2 harakat. Baik. Bilakah idgham ma'al gunnah berlaku? Idgham ma'al gunnah berlaku apabila nun mati. Nun mati ataupun tanwin. Okey, Ustaz buat au ialah atau tanwin. Tanwin Ustaz beritahu ada 3 jenis: tanwin belah atas, tanwin belah bawah dan juga tanwin sebelah depan. Nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu daripada 4 huruf. Okey, idgham ada 2. Idgham ma'al gunnah ni apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu daripada 4 huruf. Apakah 4 huruf itu? 4 huruf itu pertama ialah ya. Yang kedua ialah waw. Yang ketiga ialah mim. Yang keempat ialah nun. Baik, huruf-huruf ini ya, waw, mim, nun terhimpun di dalam kalimah yauman. Yauman. Jadi mudah nak ingat, tuan-tuan hafal yauman je. Okey, bermakna apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan 4 huruf ini yauman, maka dia ialah idgham ma'al gunnah. Kata nama lain bagi idgham ma'al gunnah, ada juga orang memanggilnya sebagai idgham bi gunnah, ataupun orang panggil dia idgham au. Ustaz buat au ni ialah atau. Idgham itu dipanggil idgham naqis. Ini kata nama lain bagi idgham ma'al gunnah. Okey, dia ada satu kata yang kedua. Ni yang kedua, yang ni kata yang ketiga. Kenapa dikatakan idgham naqis? Kerana dia dipanggil idgham naqis baik. Dia dinamakan idgham naqis kerana dia ialah idgham yang disertakan dengan dengung. Disertakan dengan dengung. Baik. Jadi kerana itulah dia dipanggil idgham bi gunnah atau idgham naqis, disertakan dengan dengung. Baik. Jadi contohnya ialah apa? Contoh bagi idgham ma'al gunnah, ulaika ala hudam mir rabbihim. Hudam mir rabbihim. Okey, Ustaz buatkan contohnya dalam bentuk tulisan. Itu dalam surah pertama Al-Baqarah, muka surat pertama. Hudam mir rabbihim. Rabbihim.
hudam mir rabbihim. Baik, di sini kalau tuan-tuan tengok, pertama sekali kita pergi kepada syarat-syarat idgham, iaitu mestilah dua kalimah itu di dalam dua huruf, mestilah huruf itu di dalam dua kalimah yang berlainan. Okey, sini hukum idgham ialah nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu daripada empat huruf ni kan. Jadi tuan-tuan tengok, tanwin bertemu dengan mim. Betul? Ulaika ala hudam mir rabbihim. Okey. Hudam mir rabbihim. Mir rabbihim. Hudam. Ini ialah idgham ma'al gunnah. Baik. Begitu juga contoh yang kedua, idgham ma'al gunnah seperti min waraihim. Min waraihim. Ini ialah contoh tanwin. Okey, ini ialah nun mati bertemu dengan waw. Kita ada waw di sini. Min waraihim. Okey, nun mati bertemu dengan waw. Maka ketika itu dibaca min wara. Ini pun dipanggil idgham ma'al gunnah, iaitu idgham yang disertai dengan dengung. Baik, kita pergi kepada idgham yang kedua. Okey, Ustaz ulang semula. Idgham ada dua. Pertama ialah idgham ma'al gunnah. Idgham ma'al gunnah apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan empat huruf ini yang terhimpun di dalam kalimah yauman, maka ketika itu hukumnya ialah idgham ma'al gunnah, iaitu idgham yang disertai dengan dengung. Hudam mir rabbihim. Okey, baik. Kita pergi yang kedua. Yang kedua ialah idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah. Apakah idgham bila gunnah ini? Idgham bila gunnah, pertama kita tahu idgham yang tidak disertai dengan dengung. Dia tiada dengung. Bila dengan tiada gunnah, dengung. Tiada dengung, sorry, tersalah tulis. Contohnya ialah mir rabbihim, ulaika ala hudam mir rabbihim. Okey, ni contoh dia. Okey, Ustaz bawa contoh yang sama. Dia di satu ayat dia ada dua contoh. Pertama idgham ma'al gunnah. Yang ini ialah idgham bila gunnah. Nun mati bertemu dengan ra. Baik, sebelum tu kita kena kenali dulu huruf-huruf idgham bila gunnah. Huruf idgham bila gunnah ada dua. Okey. Baik. Jadi sebelum tu kita kena kenal idgham bila gunnah ada dua. Pertama ialah lam dan juga ra. Dua, lam dan ra. Dia termasuk apabila nun mati. Okey. Apabila nun mati atau tanwin. Tanwin kita ada tiga. Nun mati atau tanwin bertemu dengan dua huruf ini, tiada dengung. Nun mati atau tanwin bertemu dengan dua huruf ini, maka hukumnya ialah idgham bila gunnah. Idgham dengan tiada idgham dengan tanpa dengung. Baik. Contohnya ialah mir rabbihim ni. Pertama contoh kita nun mati bertemu dengan ra, maka hukumnya ialah hukumnya ialah idgham bila gunnah. Okey, nun mati mir rabbihim. Okey, ni ialah idgham bila gunnah. Ataupun contoh yang kedua, min ladunna ilma, surah Kahfi. Min ladunna. Okey, baik. Min ladunna ilma, nun mati bertemu dengan lam. Okey, dalam huruf ni ada dua huruf. Nun mati bertemu dengan lam, maka hukumnya ialah idgham bila gunnah, iaitu tidak disertai dengan dengung. Okey, baik, insya-Allah akan datang Ustaz akan terangkan lagi tentang
tiga jenis idgham, iaitu idgham mislain, idgham mutajanisain dan idgham mutaqaribain. Tuan-tuan boleh hafalkan, iaitu huruf-huruf idgham ni. Okey, yang terhimpun dalam kalimah yauman. Lam dengan ra, lar. Okey, apabila nun mati atau tanwin. Di sini pun sama, nun mati atau tanwin bertemu dengan 4 huruf. Di sini nun mati atau tanwin bertemu dengan 2 huruf, maka di sini hukumnya akan berbeza. 4 akan menjadi idgham ma'al gunnah, bertemu dengan 2 hukumnya menjadi idgham bila gunnah. Baik, sampai di situ saja. InsyaAllah kita akan bertemu lagi. Pada kawan-kawan semua yang suka pada video Ustaz ni, boleh subscribe, like dan share kepada kawan-kawan yang lain. Semoga semua dapat manfaat daripada video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.